Sekejap, sekejap Ustaz, kita tunggu 9 lagi 4 minit ke Ustaz? Syida balik dah sampai sampai sini lah. Dah banyak hari dah Kak Ida sampai 28 hari bulan Kak Ida sampai. 5 pagi macam tu Kak Ida sampai dah. Tapi dalam tempoh kuarantin lagi ni. Di rumah lah. Di rumah dapat. Kalau tidak kena kuarantin dekat tempat lain kan. Lepas tu dah buat rayuan dapat dekat rumah lah. Rumah okey sikit. Yalah selesa sikit barang-barang semua nak balik kan. Ya duk kena pergi Turki ni bulan depan, bulan 3. Oh ada di sana. Kerja lah. Oh untuk kerja lah. Tapi duk fikir balik macam tak nak pergi pula sebab ada banyak urusan di pejabat yang tak selesai. Oh lama lah kena pergi. Dekat seminggu juga Kak Liza. Dalam 5 hari. Gila Tapi Ustaz. pejabat kerja tak settle lagi banyak. Tak kira jadi kalut lah. Dia jadi macam ada kerja 3-4 bulan lepas yang tak settle lagi. Isu staffing lah sikit. Ada isu staff. Awal tahun sangat dia hantar pun lah. Duk fikir balik macam sesuai pula. Tengok kawan-kawan duk gambar sejuk, pakai baju sejuk tu seronok lah juga. Tak boleh jogi kan. Tak baru ada 7 orang kita ni. Tak panggil sekali lagi dalam. Ramai cuti ke? Agaknya lah balik kampung ke apa kan. Tak panggil lagi sekali. Tak ingat nak minta Kak Liza buat poll dulu tanya nak on kelas ke tak malam ni kan. Sebab inilah isu cuti lah ni. Kalau kata ni mungkin yalah kalau kata ramai yang tak bersedia nak kelas kita rehat juga. Tak ada masalah. Kami yang dengan kelas Akademi Tadabur Malaysia Ustaz Yusof jalannya semua. Pagi ni dia ada kecemasan dia tak dapat buat tapi petang kelas Ustaz. Lain tu dia ada je. Okay. Dia kata kelas online kat mana-mana pun boleh. Betul juga tu. Kelas online dekat mana-mana pun boleh. Dia cakap macam tu. Selalu macam tu lah. Kat mana pun boleh kalau kelas online ni. Sekejap nak panggil dia sekali. Kalau tak macam biasa kita jalan dulu nanti ramai akan masuk. Itulah jalanan dulu macam tu. Kita jalan je lah. Yang sebelum ni pun nampak bila dah akhir tu nampak ada lah. Yalah. Tak apa. Kita buka majlis dulu dah. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Buku baru kita Ustaz. Tak sabar nak tengok nak belajar dengan Ustaz buku baru ni. Sesi membaca bersama-sama Ustaz cakap. Sesi membaca. Baca bersama-sama. Silakan Ustaz. Baik, jap saya tengah cuba kalau ada dapat image ni. Ustaz nak tunjuk dekat nak share screen lah. Dah ambil gambar juga tadi. Tu yang nak guna laptop isteri ni. Okey. Tak apa boleh buat Ustaz. Dah ya baik. Waalaikumsalam Nina.
Okey, kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Kak Liza, suara saya jelas ya? Kak Lina, Kak Liza, Syida kalau ada jelasnya suara? Jelas Ustaz. Tu Kak Syida ada tu? Ada, Itulah, Ustaz. ada nampak. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Sekejap, saya tengah buka semua image saya capture tadi. Kod ada lagi lah yang belum ada buku kan? Yang order baru ni depa order hari Khamis tu Kak Syida cakap baru post. Mungkin ramai lagi lah, tak ada. Okey, baik. Saya share image. Oh, dah nampak ya? Nampak Ustaz? Nampak dah ya? Nampak. Nampak, Ustaz? Alhamdulillah. Akhirnya kita khatam buku pertama kita. Dan saya semacam yang sebelum ni, kita namakan program kita ni ataupun siri saya dengan bersama saya lah. Selain pada ustaz-ustaz lain tu mungkin kaedahnya lain, iaitu siri membaca bersama. Sebabnya kalau boleh kita nak baca line by line, di samping ada maklumat tambahan dan juga pandangan-pandangan daripada puan-puan sekalian, para peserta, sebab saya tahu perspektif saya ataupun masukan saya mungkin banyak, tetapi masih lagi banyak yang diketahui ataupun yang belum lagi sempat saya tahu dan belajar. Jadi di situlah saya tengok memang aktiflah kelas kita ni memberi pandangan-pandangan luar dan seumpamanya ya. Dan buku kedua kita pilih untuk baca ini daripada guru saya sendiri. Walaupun saya tak tahu dia anggap saya murid dia ataupun tidak, tapi Dr. Umar Muhammad Noor Hafizahullah ni antara tokoh yang saya ikuti buat sekian lama lah. Dan hampir semua buku dia saya beli dan saya melazimi beliau, walaupun 2-3 perkara saya tak setuju macam biasa, tapi antara tokoh muda yang akademik, ilmuwan awam yang saya sangat-sangat hormati, sikapnya, ketuturan dia, pemikiran beliau dan seumpamanya. Walaupun dia bukan orang Malaysia, dia orang Indonesia dan isterinya orang Singapura, tetapi khidmat beliau di Malaysia ini buat sekian lama dan sekarang beliau berkhidmat sebagai pensyarah hadis di USM. Dan ketika dia menghasilkan buku ini, dia masih berkhidmat di Telaga Biru sebagai editor kanan ataupun ketua pengarang bagi majalah Solusi, itu bersama Ustaz Faru Mak Joy. Jadi bukan calon-calon orang lah. Dan kepakaran beliau dalam bidang hadis tidak dapat tidak dipertikaikan oleh sahabat ataupun, dan dia ni antara kelebihannya lagi, dia bukan orang yang mencari musuh lah ataupun mencari seteru dalam perbahasan. Dia sentiasa mengajak kepada agree to disagree pada hujah-hujah. Namun akhirnya banyak keadaan kita melihat dia tegas dengan disiplin ilmu hadis dan seumpamanya. Saya banyak berbincang dengan beliau tentang penerbitan buku, penulisan-penulisan. Bahkan kami merancang untuk menulis buku ataupun makalah jurnal ilmiah bersama, namun belum ada kesempatan lagi. Kerana of course lah makam dia makam guru-guru lah ya. Jadi kita ni kadang-kadang nak mencapai tahap dia tu sangat kena berusaha lah. InsyaAllah saya akan berusaha dan ambil masa lah untuk pergi kepada stage yang dia berada sekarang insyaAllah dari sudut penulisan. Baik. Kitab yang kita pilih ini, tak silap saya dia terbit pada tahun, dan saya sangat teruja dengan penerbitan buku ini pada ketika
itu iaitu pada tahun 2017 lagi. Dan banyak surau masjid yang saya kuliahkan intipati buku ini. Ada yang hampir tamat, ada yang separuh dan seumpamanya. Ataupun kadang-kadang bila ada kuliah-kuliah yang bersifat one off, saya suka ambil poin-poin dalam buku ini. Nanti kita akan tengok secara sebagai mukadimah ni, kita akan tengok dia punya kandungan ya. Menarik cara topik-topik yang disentuh. Secara keseluruhannya, ianya berkisahkan tentang kefahaman terhadap hadis dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalat. Sebab agama Islam ni dapat tidak, yang pertama Quran, yang kedua hadis. Jadi masalah sekarang ni, adakah kefahaman terhadap Al-Quran dan kefahaman terhadap hadis itu betul? Jadi ini yang dia cuba bahaskan, dan secara ilmiahnya kita tengok di di muka depan ini sebagai yang dah ada tu, kata pengantar 10 kaedah asas menilai dan memahami hadis. Ini sangat penting, kita akan ambil masa yang agak lama di sini mungkin untuk sama-sama baca dan bahaskan. Dan tajuknya fiqh hadis, fiqh bermakna al-fahmu, iaitu faham. Cuma fiqh ni maksudnya kefahaman yang lebih mendalam sikit. Kalau faham tu faham secara umum, kita tahu contohnya orang nak cakap tentang Quran Islam mesti datangkan sandaran pada Quran Sunnah. Itu level faham kita kata ya. Jadi siapa-siapa nak ceramah, nak cakap tentang agama, kita boleh tanya tuan, ustaz, ustazah, yang didakwa tadi ada tak rujukannya daripada Quran dan Sunnah? Itu menunjukkan kita orang yang faham walaupun kita bukan alim. Kita tak alim tapi kita faham. Siapa-siapa nak bercakap tentang agama kena datangkan sumber rujukannya daripada Quran Sunnah, itu asas. Begitu juga orang yang nak bercakap bidang engineering, dia kena ada prinsip-prinsip dia. Kita tahu walaupun kita bukan engineer, tapi kita tahu kalau awak nak bercakap tentang kejuruteraan awam, maka awak kena ada prinsip-prinsip ini. Awak nak bercakap tentang bidang perubatan, awak kena ada prinsip-prinsip ini. Itu benda yang umum lah. Macam Kak Lina kita yang dalam bidang farmasis. Maka bila kita tahu betul ke dia seorang farmasis, mudah saja kita tanyalah sekian-sekian. Jadi bila dia jawab itu ada prinsip-prinsip asas itu, maka kita ni bukan farmasis. Cuma bila dia jawab tu kita tahu ni betul-betul farmasis. Menunjukkan kita ada kefahaman umum, bukan kefahaman yang menyeluruh dan juga mendalam ya. Tapi fiqh ataupun fiqh, sebagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala berkehendakkan baginya kebaikan, Allah Ta'ala faqihkan, yakni fahamkan dia dengan mendalam sikit terhadap agama. Maka kata sebagian ulama, kalau tengok syarah, bermakna hadis ini riwayat Muawiyah ibn Abi Sufyan, beberapa orang sahabat lagi. Ini bermaksud jika Allah Ta'ala tak nakkan kebaikan bagi seseorang, Allah tak akan bagi dia faham agama. Antara tanda Allah tak bagi seseorang itu kebaikan, mafhum mukhalafah dipanggil. Faham di sebalik hadis ini. Vice versa dia adalah, kalau orang tu Allah Ta'ala tak nak bagi kebaikan, Allah tak akan fahamkan dia dengan agama. Jadi sebab itulah kita baca doa lah. Kak Liza baca doa. Allahumma zidni lah kalau ikut matan yang sebenar tu. Cuma macam kita sebut bila ada perubahan dari sudut dhamir apa semua begini tu. Jadi kita ubah Allahumma zidna ilman nafi'a. Setengahnya menyebutkan dengan tambahan warzuqna fahma, ataupun Ustaz Zulkhairi dia tak setujulah, dia stick dengan lafaz yang original. Itu tak ada masalah Tapi mazhab Ustaz Zulkhairi dia lebih mementingkan keoriginalitian. Baik. Tapi nak katanya itu, Rabbi zidni ilman. Tambahkan aku ilmu. Baik. Jadi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu mas. Minta maaf kalau bunyi bising sikit ya. Ada adik-adik datang rumah mak dari kampung datang ni. Mereka di bawah, saya di atas. Tak ada masalah, tapi takut dengar juga. Tapi nak katanya faqih dalam arti kata tidaklah jadi alim ya. Sebab nak jadi alim ni satu level yang lain. Satu level yang kita mesti orang betul-betul bidang, ambil master PhD degree, bahasa Arabnya, arud, itu barulah mencapai tahap alim. Syekh Dr. Yusuf Qardawi sampai saat ini diberitahu dia habiskan masa untuk menelaah, menulis hampir 12 jam sehari. Itu alim. Barulah levelnya ulama.
Kita ni tak tahu level mana, tuan-tuan. Muqallid pun tidak, tulabul ilm pun macam ada lah sikit, tapi aduh. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita dalam usaha kita untuk faham itu, untuk faham dan mempertingkatkan kualiti amalan kita. Itulah kita level. Baik, cuma ada satu kenyataan yang menarik di buku ini, memahami hadis itu tidak semudah sahih itu sunnah dan dhaif itu bid'ah. Ni ada maksud yang mendalam. Dan sahabat-sahabat kita yang aliran sunnah hadis ni kurang gemarlah dengan pernyataan-pernyataan sebegini. Namun jika kita insaf bahawa hakikat bid'ah ilmu hadis tu memang begini, bahawa satu hadis itu bila sahih, dia tak semestinya automatically adalah sunnah. Sebab kadang-kadang ia adalah satu benda yang dilarang untuk ikut. Sunnah dalam arti kata sunat hukumnya itu, yang sudah kita bincang dalam buku yang lama kan. Ada sunnah yang hukumnya sunat, ada sunnah yang hukumnya harus, ada sunnah yang hukumnya makruh dan seumpamanya itu, hukum taklifi itu. Maka di sana ada sunnah yang hukumnya haram. Rasulullah kahwin lebih daripada 4 orang satu masa. Sunnah Rasulullah buat. Tapi bukan sunnah yang boleh diikuti. Sunnah yang haram untuk kita ikut. Jadi nak katanya walaupun satu-satu riwayat itu sahih, Bukhari Muslim, tapi tidak semestinya hukumnya adalah sunat. Yakni kita boleh ikut secara sembrono gitulah. Ini ada hadis sahih ni, maka confirm dia sunat. Tidak semudah itu. Begitu juga bila satu hadis itu jatuh, tidak melengkapi syarat sahih, 5 syarat sahih hadis itu, kerana dia punya matan ataupun dia punya sanad lemah, ada perawi yang lemah atau seumpamanya, sama ada dia menjadi hasan, masih lagi makbul, hadis yang baik, masih lagi makbul, hadis yang sahih, dan dia menjadi dhaif, iaitu dhaif ringan. Ni kita tak bincang dhaif jiddan, dhaif terlalu dhaif sampai tahap palsu, tidak. Ni dhaif biasa. Tapi dhaif biasa menjadi hujah dalam agama ini, cuma dengan syarat-syarat yang ketat. Para ulama tak tolak secara total hadis dhaif, ya, termasuk Imam Bukhari. Sebab tu Imam Bukhari dalam Sahihil Bukhari memang dia khususkan semua hadis sahih. Tapi dalam contohnya Adabul Mufrad, hadis-hadis berkaitan dengan adab dan amal saleh, berkaitan dengan fadailul a'mal dan juga targhib tarhib, maka Imam Bukhari sendiri memasukkan banyak hadis-hadis dhaif. Jadi tidaklah semudah hadis dhaif, ni bid'ah. Tidak. Hadis dhaif kalau ada syaratnya, yang pertama hadis sahih yang sama dengannya, okey, boleh terima. Jika ia tidak terlalu dhaif, okey, boleh terima. Dengan syarat tidak kata confirm Rasulullah buat begini, kata begini, boleh terima. Maka ada dia punya syarat-syaratnya. Kompleks sikit sebenarnya. Ilmu hadis ni jujurnya dia agak macam formula, dia ada formula. Dan formula ni tidaklah 1+1 2. Tidak. 1+1 is 2, tidak. Dia kadang-kadang 1+1 dia boleh jadi 3. Disebabkan ada perkara-perkara lain. Jadi inilah yang menyebabkan ilmu hadis barangkali tak berapa diminati. Cukup teknikal, ya. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Boleh nampak Kak Syeda, Kak Liza? Ustaz ada cover dia je kat depan ni. Cover, ya. Sekejap. Bermakna saya kena buka satu-satu lah ni. Dia tak jalan pun. Kejap, ya. Okey, di sini nampak, ya? Nampak Ustaz, isi kandungan. Isi kandungan, betul. Baik. Dengan melihat tajuk-tajuk dalam buku ini saja sudah cukup mengujakan kita nanti. Betapa banyaknya dalam kandungan ini, mereka telah, pihak penerbit ni, Dr. Umar dan juga pihak penerbit Telaga Biru, telah mengkelaskan kepada kita kelompok-kelompoknya. Contohnya dalam bab yang nombor 1, bab akidah. Hadis-hadis yang berkaitan akidah. Jadi tengok tu ada 5-6 isu di situ. Yang pertama, siapakah 73 golongan dalam hadis? Apa ni, pernah dengar tak? Umat Islam, Yahudi terbahagi kepada 72, Nasrani 72, semua sesat begitu begini. Islam terbagi pada 73. 72 sesat, satu saja yang selamat. Selamat ni apa dia? Ahli sunnah wal jamaah, bla 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 bla. Jadi yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah ataupun al jamaah dalam ni siapa? Pihak-pihak dalam Islam ni, dalam Islam sentiasa berbalah dan klaim diri mereka lah al jamaah tersebut. Jadi berdasarkan hadis
Kita bukan berdasarkan klaim. Kita berdasarkan hadis. Siapakah satu golongan yang dikatakan al-jamaah itu. Bahkan ada ulama yang mengira 72 tu, dia kira nombor 1 siapa, Syiah, nombor 2 nombor 1 Khawarij, nombor 2 Qadariyah, Jabariyah, nombor 3 sekian. Sebab tu antara ilmu yang terawal muncul dalam Islam adalah ilmu firaq, ilmu aliran pemikiran. Sebab tu zaman Rasulullah tidak ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Kena tahu, zaman Rasulullah hanya ada Muslim, yakni mukmin, kafir dan munafik. 3. Muslim, yakni mukmin, bila di Madinah ataupun di Mekah mula-mula hanya Muslim dengan kafir ataupun musyrik. 2. Kemudian di Mekah muncul seorang lagi golongan, iaitu munafik. Munafik. Jadi 3 golongan. Setelah Rasulullah wafat, muncul golongan yang keempat. Siapa dia? Muslim, percaya pada Allah, Rasul, apa semua itu begini, tapi ada benda-benda yang dia menyimpan daripada Quran dan Sunnah, menyebabkan mereka menjadi ahlul bid'ah wad dhalal. Dan lawan kepada mereka ahli sunnati wal jamaah. Orang Islam tapi menyimpang ataupun sesat. Jadi sesat ni tidak lagi kufur, ya. Dia berbeza tu, sesat ahlul dhalal, dia belum lagi kufur, keluar daripada Islam. Dia bukan lagi musyrik, belum sampai tahap tu. Tapi kebanyakan ada sebahagian besar yang sesat, ada unsur dan boleh pergi kepada tahap kufur dan buat syirik pada Allah. Itu dia punya pengelasan. Jadi zaman Rasulullah, golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, golongan Jabariyah, Qadariyah, mereka ini tidak dinamakan sebagai golongan kufur. Mereka dimasukkan dalam golongan ahlul bid'ah wad dhalal, dan lawan kepada mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Sebab orang yang benar-benar berpegang pada Quran dan Sunnah secara total. Sedangkan golongan-golongan kita sebutkan tadi, ahlul bid'ah wad dhalal, mereka berpegang pada Quran tapi tidak secara total. Mereka berpegang pada hadis tapi tidak secara total. Jadi pertembungan aliran pemikiran ini sampailah hari ini tak selesai. Sampai hari inilah. Di Malaysia pun tak selesai, masih ada lagi. Gitulah. Yang keduanya, meninggal dunia pada hari Jumaat terlepaskan azab kubur. Ni kita dah bincang dulu, ingat tak? Saya bagi teaser dah dulu. Orang Melayu sangat percaya bahawa kalau mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat, confirm bebas azab kubur. Jadi jika yang mati tu jahat ke baik ke, dia mati tengah curi meropak, dia tengah buat maksiat ke, disebabkan dia mati hari Jumaat, Allahu Akbar. Beruntunglah dia. Walaupun mati tu buat maksiat, bebas azab kubur. Jadi benarkah sangkaan tersebut? Ada tak hadisnya? Saya sebut dah dulu, ternyata ada hadis dia. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini jadi isunya. Disebabkan ada dalam kitab Musnad Ahmad dan Sunan Tirmizi, maka sebahagian besar bahkan ustaz-ustaz saya jumpa di alam Melayu yang duk mengajar kitab Baharul Madhi menganggap bahawa hadis itu sahih dan menyebarkannya bahawa siapa mati hari Jumaat, malam Jumaat, bebas azab kubur. Sebab itulah nak sangat mati hari Jumaat tu. Nak sangat. Bahkan ada kes, saya sebut dah dulu, mak dia mati hari Selasa. Dia call seorang ustaz ni tanya, "Ustaz, boleh tak mak dia ni nak tanam hari Jumaat juga?" Punyalah nak bawa ataupun nak fadilat mati hari Jumaat tu. Nampak tu. Baik, seterusnya Allah penetap harga. Ni kontroversi dulu satu ketika. Bila mana berlaku kenaikan harga minyak apa semua begitu begini, maka ada ustaz-ustaz kita jugalah. Ustaz-ustaz bahkan dalam bidang hadis, mereka pun baca hadis. Dan hadis tu hadis sahih pula tu. Nanti kita akan tengok. Dia kata apa dia? Allah pernah berlaku zaman Rasulullah, ada pekerja inilah, ada peniaga-peniaga datang mengadu pada Rasulullah berlakunya kenaikan harga ni, apa semua. Rasulullah pun bersabda mafhum lebih kurang, Allah adalah penetap harga. Jadi jam lah kawan tu. Tak boleh nak lawan lah, Allah yang tetapkan harga. Jadi kalau zaman kita ni macam mana nak pergi interaksi dengan hadis?
secara literal hadis tu macam betul lah, tak ada masalah. Tapi realiti zaman ini dengan zaman itu, bila hadis itu diucapkan, konteksnya adakah sama? Jadi kalau hadis tu dipakai pada hari ni, oh seronok lah pada kapitalis ni tuan-tuan. Ikut dan dia naik harga, turun harga, dia kata Allah menetapkan segala harga. Kamu nak lawan Allah ke? Kita nak beli ayam seekor, 2 ekor jadi seekor. Jadi ini memberikan satu hadis sahih, tapi kefahaman itu macam mana? Ini yang menariknya, apa yang dibahaskan dalam dia sedikit tinggi dan sedikit teknikal, tapi saya yakin insya-Allah Dr. Umar ni salah satu kelebihan dia, dia boleh menulis perbahasan yang tinggi dalam bahasa orang macam kita boleh faham. Insya-Allah dengan perbincangan sedikit kita akan boleh faham insya-Allah. Baik, seterusnya ada lagi di sana apa dia? Pemuda Bani Tamim pembawa panji Imam Mahdi. Pernah dengar ke tidak? Apa nama? Okey, saya besar lagi. Ni. Okey. Pemuda Bani Tamim pembawa panji Imam Mahdi. Bahkan pernah berlaku apa dia? Beberapa ajaran sesat ataupun individu yang mendakwa mereka itu keturunan Bani Tamim dan seumpamanya, contohnya Al-Arqam tempoh hari memperakui Syekh Suhaimi yang mereka ambil tarikat Aurat Muhammadiyah itu, yang menurut mereka telah menjelma kembali jumpa dengan Abu Ya Sya'ari apa semua itu begini, dan telah mereka berpegang bahawa Syekh Suhaimi itu adalah Bani Tamim, dan muncullah pula teori tanah Melayu tu tanah mim macam-macam. Tamim tu tanah mim Melayu. Jadi Tamim tu adalah tanah Melayu dan seumpama. Wallahu alam, tapi setakat yang saya tahu dan saya rujuk ustaz-ustaz kita yang mengajar bidah hadis, bila melibatkan hadis-hadis Bani Tamim, ada hadis yang sahih tentang Bani Tamim, tapi tidaklah melarat sampai nisbah pada Tamim tu tanah mim Melayu dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, ni masalahnya bila kita bincang hadis, kita tak rujuk betul-betul ulama yang bidang dan pakar dalam bidang hadis. Dan ini masalah. Sama ada dalam bidang sufi, tasawuf, mereka guna hadis dengan sewenang-wenangnya. Bahkan kalau rujuk pakar-pakar hadis yang beraliran sufi sekalipun, banyak bercanggah dengan pegangan golongan sufi yang melampaui. Baik, seterusnya kita tengok anak zina. Anak zina tidak masuk syurga. Ini satu yang masyhur dalam masyarakat kita. Benarkah di sana ada kenyataan bahawa anak zina ni tak masuk syurga? Benarkah sampai tahap anak zina tak masuk syurga? Dan bila kita kata begitu, kita tak setuju. Adakah kita nak kata, oh kalau gitu zina okeylah? Bukan. Tapi bila kita berpegang anak zina ni tak masuk syurga, bermaksud kita telah memutuskan. Adakah Allah telah memutuskan setiap anak zina, anak hasil daripada hubungan luar nikah itu confirm masuk neraka? Tidak, tuan-tuan. Ini bercanggah dengan ayat Quran, bercanggah dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanuhu aw yunassiranuhu aw yumajjisanuhu. Bahkan ini bercanggah dengan ayat Quran. Bahawa ayat Quran menyebutkan bahawa pahala dan dosa setiap orang itu dikira pada diri masing-masing. Wala tazir waziratun wizra ukhra itu. Ada pelbagai lagi. Ini saya kata penting ni, buku ni. Buku ini sedang menjawab beberapa isu yang menjadi kebiasaan, macam buku yang kita bincang sebelum ini, tapi dalam konteks hadis. Disebabkan benda-benda yang kita pegang sebelum ini pun ada hadisnya. Cuma cara faham hadis itu salah. Cara faham hadis itu tidak tepat. Maka datang Dr. Umar membetulkan balik, sama ada yang terlalu terbuka sampai salah faham, ataupun yang terlalu ketat sampai juga salah konteks juga. Seterusnya berkaitan dengan hadis di bawah naungan Allah, fi zilalil Quran pula, tentang naungan Allah lah, tentang di bawah naungan Allah, iaitu tahta arsy ke lagu mana tu. Apa maksudnya nanti di akhirat kelak di bawah naungan Allah itu apa maksudnya? Benar-benarkah dinaungi oleh arasy Allah, ataupun sebagian ulama kata yang dimaksudkan itu adalah rahmat Allah, keampunan Allah dan seumpamanya. Nanti kita akan tengok
pelbagai pandangan ulama tentang perkara ini secara ringkas yang dibahas oleh Dr. Umar, sangat menarik. InsyaAllah untuk satu sesi kalau kita dapat habis satu topik, kita kata kenyang lah. Kenyang. Kita rasa puas hati. Oh ni rupanya. Selama ni duk dengar 30-40 tahun duk faham macam ni. Oh ni rupanya. Nampak? Sebagaimana yang kita belajar dalam buku yang sebelum ini. Tapi tak nak terima lah, saya nak pegang yang lama. Tafadhal mashkur. Tak ada masalah apa. Baik, hamba berjalan, Allah berlari. Di sana ada hadis menyebutkan, jika hamba berjalan, Allah berlari kepadanya. Jika hamba itu berjalan selangkah, sedepa, Allah berlari selangkah. Maksudnya begitulah. Ada hadis tu, apa maksud yang sebenarnya. Kemudian hadis tentang Isra' Mi'raj juga menarik, dan seumpamanya. Baik. Okey, bab kedua. Kita tengok overview tajuk dulu lah malam ni sebagai mukadimah sebab tengok sahabat-sahabat pun tak ramai. Mungkin nanti ni saya cukup suka ni. Tengok tu bab 2 nombor 1. Kenapa Nabi suruh bunuh cicak? Memang cukup menarik. Tahu tak pahala bunuh cicak ni boleh 100 pahala. Hadis sahih. Tapi dengan syarat 1 pukulan. Hadis ni sebut, nanti kita akan bincang, siapa yang pukul cicak dengan 1 pukulan dan tidak cicak saja, dalam syarahnya nanti dia akan kata segala benda yang fuaisik. Fuaisik ni macam serangga-serangga yang memberi mudarat. Lipas apa semua sekali lah. Maka jika kita bunuh dia dengan niat nak ikut hadis sunnah Nabi ni, dan dia adalah satu binatang ataupun serangga yang mengganggu, kalau semut apa semua, kalau dalam rumah kita kira mengganggu termasuk. Tapi kalau dia di pokok apa semua, dia tak mengganggu, maka itu tidak bolehlah kita sengaja-sengaja nak pergi rosakkan mereka. Kita kena faham konteks tu. Dan cicak ni kalau kita bunuh dengan sengaja, sekali pukulan. Syarat sekali pukulan dapat 100 pahala. Jadi bila siapa yang kurang, pukul 2 kali, dia kurang sikit pahala tersebut. Jadi kalau ada orang bunuh 1 ekor cicak, 100 kali pukulan, barulah cicak tu mati. Allahu Akbar. Tinggal berapa pahala dia. Jadi ada teknik-teknik dia. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, ummuna, mak kita ni, Ummul Mukminin, ada tombak khas di rumah. Dia ada kayu tombak khas di rumah, memang untuk dia bunuh cicak. Jadi lepas ni silalah. Ada tombak masing-masing di rumah itu untuk memburu cicak setiap malam. Termasuklah lipas dan seumpamanya. Lepas tu saya, kalau tengok lipas ni sukalah, walaupun rumah memanglah nampak macam kotor rumah kita, tapi lipas ni macam mana pun dia ada lah kan, mana-mana tempat tu. Jadi kita usaha juga bunuh dia, alhamdulillah. Sekali pukulan 100 pahala. Fikir yang tu je. Ni penting mengaji hadis ni. Kita tahu fadilat-fadilat sekecil-kecil benda sampai sebesar-besarnya kita dapat tahu, insya-Allah. Baik. Seterusnya Nabi Ibrahim berdusta, ini pun sudah agak makruf, iaitu 3, bukanlah berdusta. Saya lebih suka menggunakan istilah berhelah. 3 kali Nabi Ibrahim berhelah sepanjang hidup baginda. Apakah itu? Nanti kita akan bincang. Berkaitan dengan Ummu Aisyah radhiyallahu anha, dan ini menyebabkan perbincangan yang sangat panjang dan dalam dan besar di antara tokoh-tokoh hadis sendiri di Malaysia. Antaranya oleh Maulana Muhammad Asri Yusof dan beberapa orang tokoh lah, termasuk Dr. Rozaimi, termasuklah Dr. Kamilin, termasuklah Maulana Asri, Maulana Nasai Hanafi. Ini sama-sama kita kata aliran hadis. Mereka pun ada sedikit perbincangan, dan saya rujuk Profesor Dr. Jonathan A.C. Brown daripada USA, yang juga seorang Muslim dan pakar dalam bidang hadis. Bahkan Jonathan A.C. Brown, dia tak tukar nama. Bahkan dia, kalau tengok dia punya Facebook, dia punya orang pun boleh Google sekarang, orangnya pun macam Brad Pitt, handsome. Tapi tulisan akademik dia tentang ilmu hadis cukup luar biasa. Bahkan beliau fasih dalam bahasa Arab, walaupun tuannya memang pure Mak Saleh. Bahkan nama dia tak tukar. Namanya dia kekal sebagai Jonathan A.C. Brown. Boleh Google untuk tengok siapa orangnya. Banyak syarahan-syarahan dia di YouTube dan seumpamanya. Siapa yang fasih bahasa Inggeris, antara yang saya syorkan untuk dengar perbahasan adalah tentang beliau. Buku-buku beliau memang dirujuk cukup luar biasa. Kita rujuk dan kita bacalah buku-buku beliau. Walaupun bahasa Inggerisnya agak tinggi.
Baik, seterusnya masuk syurga dengan merangkak. Siapa ni? Sayyidina Uthman bin Affan. Didakwa masuk syurga dengan merangkak. Benarkah dakwaan tersebut? Sebesar-besar Sayyidina Uthman bin Affan, 10 yang dijamin syurga yang terawal. Al-asharatul mubasysyirin bil jannah. Adakah benar dia masuk syurga dengan merangkak? Itu perlu dilihat balik. Lepas tu kalau ustaz-ustaz yang ceramah dia kata kalau Sayyidina Uthman pun masuk merangkak, tuan-tuan yang kaya-kaya jutawan-jutawan ni tak tahulah macam mana. Jadi kat belakang tu ada tabung, silalah masuk banyak-banyak sikit. Tu sebenarnya. Gurau ya. Baik, benarkah Nabi terkena sihir? Pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir? Kita baca, kita tadabbur ayat apa? Muawwizatain. Dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir-tafsir muktabar disebutkan bahawa Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi pada buhul-buhul, dan itulah yang kita baca Muawwizatain, 2 surah pelindungan itu. Dan disebutkan Rasulullah Rasulullah terkena sihir ni, tahap yang Rasulullah terkesan dengan sihir itu tahap mana? Sedangkan dalam Quran sebut sesungguhnya Rasulullah itu dijaga oleh malaikat. Jadi macam mana dijaga oleh malaikat? Tiba-tiba kena sihir. Di sinilah kita tengok jawapannya cukup menarik. Yang dikembangkan oleh penulis ataupun Dr. Umar, dia bagi perspektif untuk menyelesaikan isu tersebut. Sebenarnya ulama lain dah tulis. Cuma kita ni tak boleh access bahasa Arab, kita tak boleh access bahasa Inggeris ataupun kita tak fokus perbincangan ini sebelum ini. Dr. Umar telah memudahkan untuk kita. Ini kepentingan ilmuwan-ilmuwan tempatan ni. Kemudian Nabi SAW melarang nazar. Sedangkan kita tahu nazar itu boleh dibenarkan dengan boleh, tapi dengan syarat hanya dengan atas nama Allah Ta'ala. Tak boleh nazar dengan benda-benda lain. Mesti dengan perkara-perkara yang tidak melanggar akidah, syariat dan seumpamanya. Contoh nazar yang tak boleh apa dia? Kalau saya dapat, contohnya apa dia? Kalaulah saya dapat 10A SPM ni, saya nak makan khinzir. Tak boleh lah. Apa nazar macam tu? Tapi kalau saya boleh gini ni, saya nak cukur kepala. Tiba-tiba boleh betul. Kenalah cukur kepala. Sebab apa? Nazar ni janji kepada Allah. Janji pada Allah, bukannya pada mak ayah kita. Tu pun kalau tak buat dosa dah, ini kepada Allah sendirian. Tu nazar namanya. Baik, kita tengok sikit lagi kandungannya. Seterusnya, okey. Amalat. Sekejap ya. Sharing. Okey. Seterusnya dalam bab ibadah, yang pertama tadi akidah, yang kedua kenabian, ini yang ketiga ke keempat ni. Yang ketiga, bab yang ketiga tentang ibadah. Berkaitan fiqh lah. Bila sebut ibadah ni, fiqh, hukum hakam fiqh. Yang pertama, makan daging unta batal wudu. Betul ke? Ada hadis di sana menyebutkan siapa yang makan daging. Dan makan daging tu, maka batal wudu. Maka batal wudu tak boleh solat lah. Kena ambil wudu semula lah. Maka ada perbincangan di situ. Saya pun tak ingat kena rujuk balik. Dia bab fiqh ni saya kurang sikit bagi perhatian. Jadi kena rujuk balik perbincangan tersebut. Baik, tayamum, pergelangan atau siku. Berkaitan dengan hadis dan mazhab Syafi'i, yang difahami itu macam mana. Kemudiannya hukum tandas menghadap kiblat. Sebab di sana ada larangan Rasulullah bila kita kencing atau mengqadha hajat lah, kencing ke berak ke, tidak dibenarkan ataupun tidak dibenarkan tu tahapnya apa? Tidaklah sampai tahap haram, tapi ada larangan untuk tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Tiba-tiba dalam hadis lain, sahabat tertengok Rasulullah masuk dalam satu tempat, sebab rumah duduk kan dari atas, jadi tandas tu terbuka atas tu, ada satu kes Rasulullah, ada sahabat duduk atas tinggi sikit, tertengok, tapi tidaklah tengok secara visual seluruhan, tidak, tapi tertengok bahagian atas Rasulullah ni sedang qada hajat dan dalam posisinya menghadap ke arah ataupun membelakangi kiblat. Jadi bukankah tadi kata ada larangan? Kenapa tiba-tiba dalam bab dia Rasulullah sendiri buat? Jadi di situ timbul soalan macam bercanggah, tanakut dia panggil bahasa Arab, tanakut. Berlakunya pertembungan macam kecim berdiri lah. Aisyah kata Rasulullah tak mungkin kecim berdiri.
Kalau siapa bagi tahu kamu Rasulullah kecium diri, tak mungkin itu Rasulullah. Tapi dalam hadis lain, sahabat kata kami keluar musafir Rasulullah berhenti satu tempat, Rasulullah pergi tempat yang terselindung sikit, tapi kami masih boleh tengok lah. Rasulullah pun buat apa lagi, qada hajat lah. Jadi sahabat tengok, kecium diri tu. Jadi lagu mana pula dia punya hukum di situ? Dalam arti kata, yang ni Aisyah kata begini, yang ni sahabat kata begini. Di situ menarik perbincangannya. Walaupun nampak ringkas, tapi dia bab fiqh lah. Jadi fiqh hadis ni dia akan tengok yang mana yang lebih kuat. Dan sebenarnya mazhab Syafi'i antara mazhab yang boleh dikira sebagai sangat berpegang teguh dengan manhaj fiqhul hadis. Fiqhul hadis. Yang jadi masalahnya, yang saya berani sebutlah, yang menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita ni, bila diteliti balik, ternyata bukan pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat qaul mu'tamad. Dia adalah pandangan-pandangan kadang-kadang terpencil daripada mazhab, tapi menjadi arus perdana di alam Melayu. Jadi bila orang lain, ada ustaz yang ngaji lebih sikit, cuba nak bawa macam Ustaz Zukhairi apa semua, nak bawa pandangan-pandangan yang paling kuat dalam mazhab, itu betul. Disebabkan kita duk biasa beramal dengan pandangan yang terpencil dalam mazhab Syafi'i juga. Tapi pandangan itu terpencil. Seorang saja ulama pegang, contoh. Tapi disebabkan pandangan itu arus perdana, maka bila mari ustaz-ustaz macam Ustaz Zukhairi dan seumpamanya, nak bawa pandangan yang lebih kuat dalam mazhab, yang lebih asah, yang lebih azhar, yang lebih tinggilah qaul mu'tamad yang ni. Ni tak betul ni. Ni lain daripada yang kita belajar selama ni. Nampak. Jadi bukan salah mereka, bukan salah mereka orang awam ni, tidak juga ustaz-ustaz ni, sebab mereka pun tak belajar. Jadi kita yang belajar ni macam mana? Ya, kita berhak beramal dengan ilmu kita, tapi kita juga kena berhikmah dalam berinteraksi dengan perkara-perkara itu. Kita kena tahu mereka tak nampak apa yang kita nampak. Jadi kalau kita bergaduh pun tak ada guna dah. Jadi kita beramal untuk diri kita, itu at the first place. Kalau ada orang bangkang ke apa semua, kita rasa kita tak mampu nak berhujah, ma'assalamah, tak ada apa. Betul juga, awak punya tu betul juga, saya punya pun betul juga. Cuma sebutlah slow-slow, awak punya tu C+, saya punya A+. Awak punya tu markah dia C, saya punya markah A. Saya nak yang A. Itu je lah. Betul juga, dia punya betul juga saya. Tapi dia punya C, kita punya A. Of course lah. Bagi orang yang sedikit belajar macam kita seronoklah nak beramal dengan yang markah A. Itu saja analogi yang mudah. Baik, kita pergi laju lagi. Hukum tanam menghadap kiblat ni, turun sujud lutut atau tangan dahulu. Yang penting bukan kepala dulu, itu saja. Kalau terjun kepala dulu, tak ada apa, balik awal. Baik, seterusnya. Mengangkat tangan sebelum sujud. Ini nak, mengangkat tangan sebelum sujud. Mengangkat tangan macam takbiratul ihram lah. Dia panggil takbir intiqalan, takbir perubahan rukun fi'li itulah. Dan ada beberapa tempat yang perlu diangkat selain pada takbiratul ihram, tidak semua, tapi ada beberapa tempat dan semuanya ada hadis. Dan benda ni saya telah kumpul dalam satu buku bersama Ustaz Mustafa Suki, kerana saya perasan belum ada buku yang fokus sunnah-sunnah, yang sunat hukumnya dalam mazhab Syafi'i sebagai satu buku khusus. Saya ambil daripada buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Profesor Dr. Wabah Mustafa Az-Zuhaili, satu besarlah 7-8 jilid tu, tapi kita ambil bahagian khusus saja, iaitu sunnah-sunnah dalam solat yang hukumnya sunat menurut mazhab Syafi'i. Lebih kurang ada 40 sunnah-sunnah yang mana mazhab Syafi'i telah bagi dua. Mazhab Syafi'i bagi dua, iaitu sunat hai'ah dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad dengan sunat hai'at. Kita dah belajar dah pun. Tapi bila sebut, bukan kita belajar, kita dah amal dah pun selama ni sebenarnya. Tapi bila sebut, yang ni sunnah yang dituntut. Yang ni kita itulah, kita advance sikit, kita amal dulu baru kita tahu. Tak apalah, ada masalah. Sepatutnya tahu dulu baru amal. Tapi kita ni sebab kita punya mood ilmu itu adalah taklid, yang kita ikut dulu. Dan alhamdulillah yang kita ikut tu ikut yang bagus. Jadi kita tahu, yang ni yang sebenarnya sunnah.
menurut mazhab Syafi'i ni sunnah ab'ad ni. Oh, yang ni sunnah ayah ni. Begitu. Tak ada apalah. Okeylah. Sebenarnya kita dah buat. Nah. Baik, seterusnya apa dia? Sedekap. Di mana tangan mesti diletakkan? Atas bawah tekak ke? Mana gini? Bawah dada, atas dada ke? Atas perut ke? Atas pusat ke? Bahkan ada yang di atas ari-ari. Ini disebut ya. Contohnya mazhab Hanafi. Almarhum Tuk Guni Aziz, dia belajar lama di India. Tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar lama dia, gambar yang orang shot dia tengah solat ya. Allahu Akbar, dia letak tangan tu straight je. Dia pegang begitu je. Dia pegang begitu dekat bawah gitu. Macam mengecupkan diri, macam bersimpuh orang yang takut, orang yang lemah. Gitu Itu mazhab Hanafi. Almarhum Datuk Pentara Serta Tuan Guru Haji Abdul Aziz, dia seorang yang alim dalam bidang hadis sebenarnya. Cuma disebabkan dia menghabiskan hampir seluruh hidup dia dengan politik dan juga dakwah tafsir apa semua, jadi dalam bab hadis ni dia nampak tidak menyerlah sebagaimana sepatutnya ilmu yang dia ada. Itu antara benda yang kalau dia hidup lagi yang saya nak tanya dia lah kalau saya jumpa. Tapi dia pun dah pergi. Tapi khazanah ilmu dia, tafsir dia sedang dikembangkan oleh sahabat saya dan guru saya juga, Ustaz Ahmad Saifuddin yang sedang membukukan balik tafsir-tafsir dia. Saya bagi idea supaya tajuk tafsir itu dinamakan sebagai tafsir Al-Aziz. Sebab Tuan Guru Haji Abdul Aziz kan, sebagaimana tafsir Al-Azhar oleh Hamka apa semualah. Jadi nampak. Tapi mereka telah memilih untuk letak tafsir Tuan Guru ni Aziz. Okeylah, tak ada apa, sama je. Gitu. Baik, hukum pejam mata dalam solat. Benarkah setengahnya kata tak boleh tu, tak boleh sampai tahap yang dia tak katalah haram, dia tak kata tapi makruh. Betul ke sampai tahap makruh tu? Sedangkan bagi setengah orang pejam mata tu boleh mendatangkan khusyuk. Dalam masa yang sama, betul ke tutup mata tu boleh mendatangkan khusyuk? Yang Nabi suruh apa dia? Yang Nabi suruh tengok di tempat sujud, bukan tutup mata. Tapi ada ulama kata dulu-dulu tak bolehlah tutup mata. Solat dalam gelap, atas pasir. Masjidin Nabawi dan kebanyakan masjid zaman tu atas pasir. Ada binatang merayap. Kalau jengkingnya apa semua. Tutup mata, khusyuk kelajak, mari kawan tu. Tu pula. Kita hari ni tutup mata, celik mata. Sama je itu. Jadi, konteks tu sudah berubah. Jadi di sini menariknya bila tengok hadis-hadis. Memang kalau saya rasa kalau kotang kita ni boleh mengajar belaka dah. Layak menjadi ustaz-ustazah belaka. Dia paling tidak dalam konteks quote and quote untuk kita lah, untuk kita dan orang keliling kita. Boleh dah benda-benda. Bahkan kalau kata kita nak menegakkan hujah tu, kita boleh kata, ni tengok ni. Tengok apa yang ni dalam buku ni ada sebut. Dan rujukan dia pun ada di situ. Tu kelebihannya bila kita rujuk orang yang macam Dr. Umar ni, sebab rujukan mereka rujukan muktabar. Rujukan yang autentik. Maksudnya bila kita rujuk mereka menjadi jambatan antara kita orang awam kepada sumber muktabar, masadir dalam agama ini. Apa dia masadir? Masadir ni masadir itu jamak. Dia punya singularnya adalah, dia punya mufradnya adalah apa dia? Masdar, rujukan utama. Dhamir yani, benda yang asal. Yang asal sekali Quran hadis lah. Syarah Quran hadis, tafsir. Tapi kitab-kitab fiqh ke apa semua syarah hadis ni ada masdar dia, masadir tu, marajik dia. Baik, seterusnya kunut subuh. Ni pun menarik tuan-tuan. Frankly speaking, satu masa ialah kita belajar macam-macam kan. Jadi satu masa saya cenderung untuk ialah kunut subuh ni mazhab Syafi'i saja. Tapi bila saya baca pandangan Dr. Umar ini, saya pun akhirnya terpaksa akui perspektif dan cara manhaj Imam Syafi'i melihat hadis tentang kunut ni juga kuat. Dalam masa yang sama, pandangan yang tak pegang kunut pun kuat juga. Itu masalahnya. Lepas tu lagu mana? Buat belaka apa masalahnya. Tanya solat dengan orang ramai. Macam saya pergi jadi imam di surau ke masjid. Kena kunut lah. Kita mazhab Syafi'i. Tapi ada keadaan-keadaan yang memerlukan, saya lah pribadi. Contoh saya solat di rumah dengan anak-anak isteri, masa PKP tempoh hari.
ataupun saya dalam musafir, nak naik flight apa semua. Benda-benda itu sudah ada kelonggaran kerana kita tahu bagaimana ia berfungsi. Maka saya beramal dengan apa yang saya tahu. Tapi tak bolehlah hari ni gunung, esok malah gunung, esok pula tak naklah gunung. Tak boleh begitu. Itu dia panggil main-main ataupun dia panggil tatabbu' ar-rukhas. Itu haram ya. Haram. Tatabbu' rukhas haram. Dia macam kita tebuk-tebuk ikut dan kita je. Takbir cara mazhab Syafi'i, sedekat dada mazhab Hanafi. Nak sujud ikut mazhab Hambali, tak boleh. Kita orang awam, kita kena ada satu asas mazhab, tapi kita tak boleh 100% di situ. Kita terbuka juga. Tapi asasnya kita kena ada satu mazhab, asasnya, tapi dalam masa sama kita terbuka dalam hal-hal yang dibenarkan untuk mempraktiskan qaul-qaul yang lebih kuat. Jadi dia panggil, kalau istilah Dr. Hafiz Qadian, dia panggil istilah muqallid mazhab ghair multazim. Kita bertaklid dengan satu mazhab, tapi tidaklah melazimi secara mutlak, secara total di situ. Baik, kemudiannya jamak tanpa sebab. Ni pun menarik juga. Ada boleh ke jamak tanpa sebab ni? Dan jamak perlu dibezakan dengan qasar. Qasar memang khusus untuk musafir dan dalam musafir. Adapun jamak itu kadang-kadang dia tak bersabit dengan musafir. Bila ada qarinah lain, jamak dibenarkan. Contohnya doktor yang buat pembedahan daripada pukul 12 sampai 6 petang. Dia lintah zuhur, dia lintah asar. Nak solat zuhur dulu mana boleh pukul 12 tengah hari. Yang boleh adalah solat asar dengan zuhur. Tapi adakah dua-dua? Tak boleh. Jamak yang ni 4-4. Itu juga yang dipegang oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dalam fatwa muasirah dia. Kemudiannya solat tasbih, pahala serban dalam solat orang sudah berkahwin. Ni masyhur orang Melayu ni. Kahwinlah cepat-cepat. Hampa bujang ni duk solat apa semua rugi. Awak rugi. Pahala tak banyak. Bila dah kahwin nanti pahala berlimpah ruah, ribu-ribu juta-juta lemon. Tu dia. Nak bagi semangat nak suruh kahwin. Kawan tu baru kerja. Sebulan. Relax lah dulu nak suruh buat loan lah tu. Baru kerja nak suruh buat loan dah, nak suruh kahwin. Sabarlah. Gitu lebih kurang ya. Di sana juga ada perbincangan tentang kedudukan perempuan ziarah kubur. Benarkah ada larangan? Ya, ada larangan. Adakah larangan itu mutlak sampai tak haram? Belum tentu. Di situ menarik. Saya di Kelantan memang jarang. Semenjak saya besar sampailah tingkatan-tingkatan sebelum mari KL lepas SPM ni, saya bila ada kematian apa semua, sungguh jarang saya melihat wanita mengiringi jenazah ke kubur. Mengiringi jenazah ataupun ziarah dua benda yang berbeza ya. Mengiringi jenazah masa mati tu. Ziarah kubur ni hari-hari biasa. Dia dua benda yang berbeza. Kalau orang Melayu, ziarah kubur ni pagi raya lah. Hari Jumaat pagi raya. Jadi hukumnya mungkin berlainan sedikit walaupun ada persamaan. Yang agak kritikal adalah mengiringi jenazah ke kuburan masa nak tanam. Kalau di Kelantan saya tak pernah tengok ada mana-mana wanita yang mengiringi jenazah yang mati tu mak ayah dia ke siapa sampai ke kubur. Tapi bila mari KL ni, Shah Alam KL ni, bila berlaku kematian, contoh adalah 2-3 kematian saya hadiri, menjadi kebiasaan wanita mengiringi bersama ketika pengemumian. Jadi pada peringkat awal saya culture shock sekejap. Lagu mana? Di tempat Kelantan memang payah nak jumpa. Mari sini biasa. Apatah lagi jika yang mati tu orang pejabat tu, sahabat-sahabat pejabat dia datang ramai-ramai kan. Bahkan non-Muslim pun ada. Kita pening sekejap. Lagu mana ni? Dan yang menariknya, kalau temanya putih, putih belaka. Kalau yang hitam, hitam belaka. Sudah. Ni lagu mana pula ni? Gitu ya. Nanti kita akan bincanglah bila sampai masa. Tapi katanya topik-topik yang dalam ni cukup menarik. Dan ia semua berasaskan perbincangan tentang fiqh ataupun kefahaman terhadap hadis. Itu yang menarik. Dia ikat dengan hadis. Dia bukan mari daripada hukum fiqh dulu ke apa semua dah. Dia mari dengan hadis sudah ada ke tidak hadis. Baik, Ramadan di tanah suci dikatakan siapa yang berpuasa ataupun Ramadan di tanah suci itu dapat pahala macam pergi haji sempurna dan seumpamanya.
Ada di sana nanti kita akan tengok polemik puasa Sabtu. Dikatakan puasa Sabtu itu mesti berseiringan dengan puasa Jumaat. Dia ada tu perbincangan dia tu nanti. Menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Haiwan korban tunggangan kita di akhirat. Benarkah dakwaan dan juga penyataan tersebut? Apatah lagi mereka-mereka yang mengusahakan bisnes korban di luar negara apa semua tu, which is sebenarnya dari satu perspektif bagus ya. Pertamanya, perasan atau tidak, dia lebih murah. Setengah-setengah tempat. Nilai korban itu ataupun akikah apa semua. Yang tak bagusnya adalah syariat korban ni asalnya adalah kita yang korban tu kena involve sendiri, sama ada sebagai penyembelih ataupun pembahagi dan seumpamanya. Jadi bila kita subkon begitu, ya insya-Allah dari sudut korban itu berlangsung, tapi dari sudut falsafah ataupun dari sudut kita kata matlamat, maksud asal ibadah korban itu seakan macam tak sempurna, tak lengkap. Kerana di sana ada sunatnya orang yang berkorban itu tengok sendiri dan seumpamanya. Itu bincang. Kita akan tengok macam mana. Begitu juga tentang hadis azan di telinga bayi. Bila baby beranak tu, azan di telinga kanan, telinga kiri tu. Kalau lelaki, telinga kanan. Kalau isteri, wanita, telinga kiri. Ke terbalik. Saya kira azan belakang ya. Terang. 5 orang dah anak ni. Baik, tawassul si buta, itu adanya nanti. Mengusap muka selepas berdoa. Dan seumpamanya. Baik, kita pergi yang terakhir untuk malam ni. Apa nama? Muqaddimah tajuk malam ini ya. Baik, seterusnya kita tengok di sini. Yang terakhir, ke akhir. Liza akhir tu tak? Ada buku Liza? Ustaz. Ada muamalat jap. Ada satu lagi. Last. Itu umum. Okey ni. Nampak ya? Muamalat jual beli di dalam masjid. Sudah. Ini pun menarik juga ni. Ramai ustaz-ustaz kita penceramah bahkan jual kayu suginya, madunya, bahkan jual bukunya. Macam mana hukum sebenarnya? Ada tak? Memang ada hadis larangan ya? Dan di sini menarik. Yang dimaksudkan dengan jual beli tu, jual beli yang bagaimana? Adakah asalkan ada transaksi, contohnya macam tadilah, kita nak mengajar buku ni. Kita pun kata, okey, buku ni sekian. Belilah sendiri di luar sana. Adakah itu dikira jual beli juga? Adapun ustaz tu kata gini, untuk memudahkan tuan-tuan, saya dah tolong beli, boleh ambil lah daripada saya punya sahabat di luar sana, contoh. Adakah itu dikira jual beli? Nampak macam jual beli lah. Adapun yang dimasukkan jual beli tu sampai buka store di situ, buka apa medan selera dalam ruang masjid tu. Dalam ruang masjid tu, ruang solat tu, dia buka stall di situ. Dia buka apa macam-macam apa nama dia punya stall gitu. Baik. Seterusnya jual beli kucing. Siapa yang suka bela kucing apa semua ni? Benarkah di sana ada hadis berkaitan larangan jual beli kucing? Ada tuan-tuan, ada. Ada hadisnya. Kalau tak sabar beliklah sendiri tengok. Kalau sabar sama-sama kita baca nanti, Kemudian profession terbaik Muslim dan pekerjaan kotor, dan umumnya di bawah ini lupa hafazan Quran berdosa. Ini masyhurlah kalangan sahabat-sahabat kita yang hafal Quran ni. Kemudiannya yang juga menarik adalah tentang minta cerai tak dapat bau syurga. Ini hadis-hadis yang sering dipakai oleh lelaki-lelaki Melayu terakhir untuk mengekang wanita-wanita Melayu terakhir. Panjanglah cerita ni, nanti kita akan cerita. Tapi nak katanya, benarkah bila seorang wanita itu minta cerai, atas apa asbab sekalipun, ataupun sebab-sebab yang syar'i, suami dia tak memang macam-macam masalah lah kan? Dan dalam bab ini, jujur saya sebut, beberapa kritikan daripada pihak macam Sister in Islam relevan sebenarnya. Bukan kita sokong ideologi dia tu, tidak ya. Tapi kritikan dan juga kritikan yang dia buat kepada contohnya sistem mahkamah dalam urusan cerai berai isteri suami ni
Kadang memang bila kita baca balik berfakta dan juga ada asas yang kuat. Dia bukan mengkritik Islam, walaupun sebenarnya bila kita baca tu macam dia condemn Islam syariat lah. Dan tapi disebabkan kita berpegang pada nahnu nahkum bizawahir, kita pegang pada zahir, maka kita terpaksa akui bahawa di sana memang ada beberapa kelemahan mahkamah syariah. Contohnya begini, seorang suami bila bercerai ataupun dia abandon seorang isteri, dia nak kahwin lain 2 3 4, dia tak perlu minta kebenaran ataupun dia dah boleh dah. Dia boleh buatlah macam mana pun dia. Tapi jika seorang isteri nak bubarkan perkahwinan punyalah susah. Dahlah susah, mereka ada dia punya iddahnya lagi. Dan kemudian bila nak kahwin lain, dia kena ada surat yang menunjukkan mereka adalah seorang janda. Jika tidak ada surat dan perakuan tersebut, mereka tak boleh nak kahwin lain. Sebab rekod asalnya masih menunjukkan mereka isteri orang. Dan ini dah berlaku dalam beberapa kes. Kalau siapa ingat dulu, dan kes ini terbuka, ya, bukan mengumpat apa semua, Aziz M. Osman, contoh tempoh hari. Beberapa tahun sudah, 5-6 tahun sudah lah. Dengan seorang gadis daripada Terengganu, yang tiba-tiba mahkamah terpaksa bubarkan perkahwinan mereka kerana wanita itu dikatakan macam memalsukan status dia sebagai seorang janda. Kerana tidak ada rekod secara rasmi, dia sudah bercerai dengan suami yang asal dia. Walhal dia dah bercerai, dah tak duduk bersama, dah masing-masing urusan, tapi sebab tidak ada rekod secara teknikalnya sahaja. Dan bila dia nak sahkan dia itu seorang janda, dia dapatkan tanda tangan itu dengan cara macam mana, kecuaian pegawai itu macam mana, pegawai itu pula jadi salah pula. Sebab saing tanpa memastikan benar-benar si fulan ini sudah terbubar secara sah dan ada dokumen dengan suami yang asal. Walaupun mereka dari segi lafaz dah settle, dari segi berpisah tak duduk sekali pun dah bertahun-tahun. Tapi itulah benda-benda yang masih bersabit dengan isu teknikal dan juga yang dikritik oleh orang-orang macam sistem Islam terhadap sistem mahkamah ataupun pentadbiran mahkamah syariah kita. Dan kita terpaksa akui bahawa itu memang perkara yang perlu dinaik taraf dan diperelokkan. Kita tak perlu kita kata denial syndrome. Dah tak elok lah, nak kata apa lagi. Kan? Kita memang orang Melayu ni banyak pertama dia tak tahan bila ada orang dia berhalus. Bila berhalus, dia banyak berkias ibarat. Bila berkias ibarat, tak faham. Bila tak faham, tak capai maksud, tidak dapat dilakukan. Benda tu tak beres. Bila tak beres, macam mana tu? Dia jadi masalah panjang masalah. Why not just dia takut orang terasa hati dan seumpamanya. Dalam bab ni mungkin kita kena belajar dengan Mak Saleh, ya. Dalam setengah-setengah keadaan kita kena betul terang, walaupun mungkin kita rasa tak selesa, kita sendiri rasa tak selesa dan orang yang kita cakap tu pun mungkinlah akan terasa hati apa semua, tapi kita boleh settle masalah masa tu juga tanpa terbawa-bawa dalam jangka masa yang panjang. Jadi saya fikir balik, kita kena bersikap begitulah. Maksudnya orang Melayu ni dia ada satu sikap, jika berterus terang itu kurang adab namanya. Tidak, ya. Kadang-kadang berterus terang itulah beradab. Yang tidak beradab menggunakan perkataan caci maki, sindiran-sindiran, sarkazm. Itu memanglah sukriyah dia panggil bahasa Arab. Itu memang. Tapi bila kita sebut pada anak-anak kita, kakak, abang, solat. Solat ni Allah Ta'ala suruh. Memang kewajipan kita orang Islam. Sila solat sekarang. Jangan tak solat. Itu bukan sini. Tapi masalah kita lebih selesa. Awak ni orang Islam pun, orang bukan Islam. Kalau awak orang Islam, awak solat lah. Jadi, benda yang sama tapi nadanya, itu berbentuk sindiran dan seumpamanya. Dan kesan sindiran tu untuk psikologi. Untuk psikologi anak dan orang yang kita sebut tu, dia akan lebih dalam. Walaupun kita boleh terus terang. Sila solat. Solat ni suruhan Allah, kewajipan kita. Kalau tak solat, awak berdosa. Walid ataupun ayah, mak, papa tak nak, awak berdosa. Jadi kalau papa dah tegur ni, awak tak nak solat lagi, awak kena jawab dengan Allah sendiri. Itu tidak terus terang. Bukannya awak ni Islam ke tidak ni? Kalau awak rasa awak orang Islam, awak solat. Kalau awak tak Islam, lantak awak lah. Kubur masing-masing. Aduhai, orang lain aku pun buat juga begitu. Tapi nak katanya,
Itu budaya kita. Dia berseni sikit dalam nak menegur, dalam nak membetulkan dan seumpamanya. Akhir sekali untuk malam ni, kita tengok tadi ada di sana renang satu sunnah. Betulkah berenang adalah satu sunnah? Ataupun kaedah merotan. Itu dikatakan rotan dalam masalah kaedah merotan dalam masalah hudud, ya. Rotan 100 rotan orang yang berzina yang ghair muhsan. Rotan orang yang minum arak. Rotan beberapa lagi rotan. Dan juga rotan anak apa semua ada kaedah. Hukum mencabut uban. Macam mana tu? Saya pun dah mula ada uban dah ni. Ada tiba-tiba je banyak. Alamak. Aduh, umur tak sampai 40 lagi ni. Baik, gigi emas. Bukan main, ya. Mentang-mentang emas murah, giginya diemaskan. Tafsir mimpi yang ni menarik, nanti kita akan sentuh. Wanita sebagai pemimpin, benarkah tak boleh wanita ni jadi Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke? Benar ke? Islam melarang. Al-Quran tak ada ke contoh pemimpin-pemimpin yang hebat daripada kalangan wanita? Adakah syarat seorang pemimpin itu mesti lelaki? Tidur syaitan, menguat daripada syaitan, syaitan kencing di telinganya. Ini semua ada asas hadis yang sebahagiannya kita salah faham dan seumpamanya. Baik, saya berhenti situ, kita boleh lewat dah ni. Cuma saya tengoklah komen sikit. Hadis payung emas pun tak sahih katanya. Ya betul Kak Lina. Tak ada payung emas ni. Payung perak, payung emas, payung gansa, tak ada. Yang ada pingat emas Olimpik, Commonwealth itu ada. Apa lagi ni? Setuju Lina? Okey, ia struggle nak bawa hujah lebih kuat pihak mana sana. Ya, betul. Akhir sekali macam mana? Tak boleh tinggal, kita dah ada ilmu, kita dah ada pendarahan. Pada saya kita kena amal untuk diri kita dan circle kita dulu. 100 tahun lagi insya-Allah lah berhasil lah usaha kita hari ni, ya. Jangan letak 5 tahun, 2 tahun tak jadi. 100 tahun lagi insya-Allah. Sebab tu saya dengan sahabat-sahabat Ustaz Ahmad Ikram, Dr. Rozaimi apa semua, kita meninggalkan khazanah berbentuk penulisan. Dia mesti sekaligus. Penulisan mesti banyak, tulisan-tulisan buku, dan orang yang mendukung idea dalam tulisan itu pun macam dibeli, disebarkan, apa semua pun kena banyak. Bahkan meninggalkan, kalau perasan Dr. Basit sekarang, walaupun dia tak prolific dalam menulis, tapi dia bersungguh-sungguh membanyakkan rakaman di YouTube. Dengan harapan YouTube tu jadi boleh ganti kepada kitab. Kalau dulu banyak tulis kitab, maka hari ni banyak rakaman dalam YouTube supaya jadi alternatif. Tidaklah orang masuk YouTube tu, jumpa yang cerita terbang sana, terbang sini, keluar cahaya, hidup tanpa jantung, ayam gambar keluar daripada langsir jadi ayam betul apa semua dan seumpamanya. Ahli naubah boleh minta Datuk Wali tu, bila minta Datuk Wali ni, tu dah seumpamanya. Paling tidak ada alternatif. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Baik, lagi apa ni? Yang masih sangat Kak Syidat tak pergi bila Mutawif nak bawa lawatan dengan Hudaybiyah. Pada mereka Abu Ya tak maki. Nampak tu. Ni akak-akak semua berada di kawasan dia dan saya tahu benda ni tak boleh disebut terbuka, ya. Secara teknikal undang-undang mereka ni bekas-bekas Al-Arqam ni dah istihar sebagai sudah bertaubat. Bila mereka dah istihar bertaubat, pada di sisi undang-undang agama apa semua mereka adalah yang bertaubat. Tapi saya peribadi dapat maklumat sama-sama mereka, circle mereka, bila bincang dalam WhatsApp apa semua, isu-isu yang dibincangkan, kita masih lagi tahu ada unsur-unsur dan seumpamanya itu. Banyak lagi lah Kak Syida, Kak Lina tulis ni, saya pun tak dapat baca. Okey, kalau itu kita berhenti situ dulu. Sebagai mukadimahnya hari ini, jadi bolehlah war-warkan pada sahabat-sahabat kita yang lain, sama ada nak beli buku ataupun saya cuba untuk print macam ni lah, dapat juga orang tengok dan seumpamanya. Jadi tidaklah tengok muka saya je sebesar-besar skrin tu, ya. Saya pun risau juga. Ni dia orang tengok apa ni. Jadi saya kecilkan kita tengok kita skrin itu dengan tulisan tu lebih afdal lah, ya. Tengok muka saya tak ada apa pun. Tak penting mana. Yang penting adalah kita mula membaca perbahasan yang cukup penting, dan satu-satunya buku yang terawal membahaskan fiqh hadis dari sudut sistematik yang agak teknikal dan tinggi, tapi dalam bahasa orang awam yang orang awam macam kita boleh faham, insya-Allah.
Baik, saya berhenti di situ dulu. Kita dah 10 suku. Jika ada soalan, moleknya tiada macam biasa. Takutnya panjang lagi. Cuma kalau yang masih ada tu boleh tulis. Boleh Apa Ustaz, kita baru WhatsApp saya. mukadimah. InsyaAllah saya respon saja. Kita baru bincang Baik, tajuk je. Kak Liza, Syida. Okay. Ya betul. Kita tajuk mana masuk Kita baru tajuk lagi. bincang Sebab tajuk je. dalam, ya. Tapi dah masuk-masuk sikit tu. Ya. Tak apa, nanti kita simpan waktu dia punya perbincangan. Baik. Kak Liza. Jadi ada 10. Ini ada. Tak apa, Adi semua Lina cakap kita tunggu buku. Tak ada buku best kit start, boleh conteng-conteng kat situ nanti. Betul. Boleh conteng-conteng kat situ. Jadi jazakumullah Ustaz. Kena tunggu cicak di rumah. Apa dia Kak Ya? Apa Kak Ya? Tunggu cicak di rumah. Nak pahala tak payah. Teratur pahala. Kan? Kak Ya nak tunggu cicak. Nampak apa cicak dah lari tu. Bukan saya cakap tu, nak hadis suara Nabi tu. Betul lah. Tapi cicak dia nampak sekali dah kelai dah. Tak boleh nak kejar apa. Bukan satu pahala. Tengah pahala pun tak boleh lagi. Dia bukan cicak saja, nanti ada perbincangan. Segala jenis ni lah. Apa nama serangga-serangga yang fuaisid yang ada bagi tidak manfaat lah, maksudnya ada bagi penyakit macam lipah apa semua termasuk lah tu. Termasuk lipan apa semua tu, termasuk binatang ataupun serangga yang fuaisid. Maka membunuh mereka itu adalah sunnah yang sunat hukumnya dan pahalanya besar. Saya pun terkejut lah. Jadi setiap kali tengok cicak lipas sekarang memang teruja. Ya? Tak takut jadi teruja dah pula. 100 pahala ni, 100 pahala ni. Tapi yang kita risaunya takut pukul sekali tak mati. Berkali-kali. Jadi bila kalau seekor cicak 100 kali pukul baru mati, lah kurang sangatlah pahala. Gurau ya Kak Yah ya? Ya. Tak kena apa? Tak. Tidak. Mok mari sini adik. Oh patut tak suka mak dia ada sini. Ada berlaku lah di rumah tu. Ya. Baik Ustaz, dah ada semua dekat rumah tu, kena rakyat di dalam rumah juga tu. Itulah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair untuk Ustaz dan semua jemaah yang sudi hadir malam ni kan. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Liza. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jadi Kita kena cari cicak ni. silalah Kak Ayah. Terima kasih Liza. Sama Kak Syida. Selamat berehat ya Syida. Syida. Ya. Oh, selamat. Syida balik dah. Ajar. Ada dah. Tunggu. Nampak macam ni sikit. Tidak Gemuk lagi. Tidak lagi. Banyak makan. Kena cari Lapar cicak ni. lagi. Cara cicak. InsyaAllah. Apa ni? Okey, Kak. Ida Vivo tanya masih ada ke buku tu? Buku tanya Kak Syida. Kak Syida dah order dah ke? Boleh ke ada Ida tanya? Dia tanya apa Liza? Dia tanya buku nak order. Oh, kalau nak order boleh bagi nama secepat mungkin lah sebab Ida nanti bagi nama dekat Kak Syida dalam grup jemaah Ahsanul Amalah. bagi nama, address dan juga nombor telefon. Nanti Kak dapat dekat Pembekal yang buat tu. apa tu, wakil Telaga Biru kan. Bagus Okey. buku dia tu Liza kan? Ya. Saya pun dah terbuka dah, seronok je tajuk je. Itulah ingat kan, kita orang ingat hadis bid'ah tu semua ingat benda-benda bid'ah, tapi sebenarnya kupasan dia tu kan Jadi kita tak kupas lagi ni, seronok dah tengok ni. itulah orang bid'ah macam sensitif sikit lah kan, tapi sebenarnya lagi jauh lagi pada itu sebenarnya kan, insyaAllah. Yalah. Okey. Dah 10.21 dah. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Insya-Allah esok ada kelas tau. InsyaAllah. Terima kasih.
Terima kasih.